Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ustaz, hari cerita Ustaz asal daripada mana? Selangor ni mana? Saya dibesarkan di Pantai Dalam. Pantai Dalam. Pantai Dekat Dalam Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Asal kampung? Dekat kampung Pantai Dalam. Oh, kat situ. Dekat dengan Kasapuri tu. Kira wilayah Persekutuan lah. Apa dah? Wilayah Persekutuan lah. Wilayah Persekutuan. Dekat Selangor. Dekat UUM tu. Dekat UUM tu ya? Dekat UM. Universiti Melaya. Dekat UM tak ada UM. Tapi kita tak ada rezeki masuk situ. Yang tu orang tua lah ni ada di mana? Duduk, dia tinggal di mana? Saya mak 2017 hari tu tak ada dah. Ayah dapat orang baru. Dia duduk kat Taiping lah. Oh, di Taiping lah, dekat sini lah, dekat Ustaz dah. Kat sini je lah. Ya, dia adik beradik lain lah, jauh sikit dengan depa. Depa duduk KL lagi. Kita nak terus ke nak tunggu lagi orang? Oh, kita ikut agenda kita pukul 9.30 sampai 9.40 ni, 10 minit ni untuk mereka join, ahli jemaah join. 9.40 nanti kita mula. Baik. Lama tak jumpa geng-geng STJ ni. Mi pun banyak kes tak apa COVID ni. Memang. Saya pun nak jumpa pun takut. Saya satu family ni. Ni tak habis lagi ni kuarantin ni. Pakai gelang. 8 orang lah rumah habis semua. Allah Akbar. Tapi bila kuarantin di rumah semua kira dia berperingkat-peringkat. Lepas kau ni kena jadi dia hari-hari kuarantin ni jadi lajak ah. Saya pun tak pergi surau lagi dah ni. Lagi semakin naik dah. Sekarang ni dia pun tak umum lah dah berapa bilangan dia. Tak tahu entah berapa. Lagi banyak. Rasa bertambah banyak lah. Sebab tengok orang lah ni pun tak jaga sangat pun. Kalau dia fenomena semua biasa saja tak apalah. Tapi tak juga. Kita yang kena tu kita tahu tak memang susah juga. Sesak nafas juga. Tapi semua okey kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz duduk kat Perbuntak kat taman mana? Saya Taman Putra. Sungai Stak. Oh, Sungai Stak. Ingat dekat sebelah SMK tu Taman Putra juga. Sebelah SMK. Itu Sri Putra. Itu Sri Putra. Ya. Dekat Sungai Saya nak pergi ke Sungai Stak tu. Sungai Stak Perak. Sungai Stak Perak. Masjid Asyakirin. Itu tugas lah ni? Masih lagi jalan baru? Lama tukar lah. Ke mana? Lah ni duk mengajak anak-anak nelayan Tanjung Piandang. Oh, sama dengan ni jiran kami ni Ustazah cikgu Loisi Asma ni. Asma Sumaya. Itu betul tu. Lausi. Lausi. Sekali dengan dia lah. Betul lah itu. Last Ustaz sama dalam online juga kita ni 8 saya cek balik rupanya 9 Ogos. 9 Ogos 2021 tu. Masa tu
dia kira supaya macam pra pada program ni. Sebab kita tak mula siri pertama dah. Kita mula siri pertama dah 13 Ogos. Jadi Ustaz kira sebelum tu lah. Yang tu daripada situ yang start jadi idea tu nak start balik daripada muka surat pertama Al-Quran tu lah, baru jadi program ni. Tapi program ni cantik lah. Jadi kalau dengan dia boleh berterusan pasal yang kita baca Al-Quran, dua muka surat, jadi dia ada idea untuk jadi berterusan lah. Dia nanti dia sedap tak sedap tu habis. InsyaAllah. Ni pun dah 100. Malam ni malam yang ke 190. Semua sekali kalau dua muka surat kita kena ada 302 malam. 302 siri. Ni 190 macam mana? Dah dekat-dekat dekat 2/3 dah ni. Kalau 200 siri kira 2/3. Ya dekat setahun. Baru habis 10 bulan. Saya baca 10 bulan. Tu pun tak campur. 10 bulan. Ramadan mungkin cuti lah orang nak buat apa. Mungkin ramai nak buat tarawih apa semua. Jadi kita nak buat malam tak sesuai lah. Mungkin bila Ramadan ni kita nak cuti Ustaz. Ramadan ada tadarus semua ke kan? Okey, pukul 9.40 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya juga kita semua dapat sekali lagi bersama-sama secara berjemaah mengikuti program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-190. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita sudah pun ada bersama dalam Google Meet ni. InsyaAllah tuan-tuan pun dah sebahagian daripada ahli jemaah kita pun dah sertai. Mungkin sebahagian lagi akan join kemudian sikit lewat kerana masih baru, tak semua lagi yang join. InsyaAllah. Jadi walau bagaimanapun sekarang dah pukul 9.43 malam. Jadi marilah sama-sama kita terus mulakan program kita pada malam ni. Dengan sama-sama lagi kita buka, dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni adalah orang Taman Jawijaya atau surau Taman Ahli Jemaah Jawijaya kenal kerana merupakan guru kita di surau pada beberapa tahun yang lepas, iaitu tak lain tak bukan adalah Al-Fadil Ustaz Azrul Akhyar bin Mustafa. InsyaAllah dah pun ada bersama kita insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan semua, Ustaz sebenarnya belum lagi terlibat dengan siri kita, siri 1 sampai 190 ni. Ini kali pertama Ustaz terlibat. Tetapi sebelum tu, kita punya siri kita bermula daripada 13 Ogos yang lepas, 2021. Tapi sebelum tu, Ustaz pada 9 Ogos ada bersama dengan program secara Google Meet dengan Taman Jawijaya. Jadi maksud dia Ustaz terlibat dengan program kita. Jadi pada malam ni Ustaz join sekali dalam program Generasi Al-Quran insyaAllah siri yang ke-190. Jadi Ustaz pun dah lebih kurang tahu macam mana program ni berjalan dulu. Jadi insyaAllah
kita akan teruskan program kita lagi dengan cepat. Jadi saya tak perlu menerangkan apa tujuan kita buat. Cuma nak beritahu, setiap malam kita baca 2 muka surat Al-Quran bersambung-sambung setiap malam. Jadi malam ni kita akan baca lagi 2 muka surat Al-Quran, iaitu di mana Ustaz akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat daripada surah yang kita tetapkan. Dan seterusnya kita akan ikut bersama-sama membaca di rumah masing-masing. Dan selepas tu insya-Allah saya akan baca terjemahan kepada ayat yang kita baca berkenaan. Dan selepas tu supaya pada waktu tu boleh memberi peluang kepada Ustaz untuk bersedia untuk slot yang seterusnya. Itu slot seterusnya adalah slot full 10, iaitu kuliah jam 10 kita, insya-Allah. Selesai Ustaz memberikan kuliah jam 10 nanti, saya akan buka kepada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan Ustaz kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lewatkan lagi dah. Marilah kita terus menggunakan program kita, di mana pada malam ni kita akan sambung baca surah An-Naml ayat 45 sampai 63, insya-Allah. Ayat 45 sampai 63 di muka surat 381 dan juga 382. 2 muka surat 381 dan juga 382. Jadi tuan-tuan yang dah pegang mushaf Al-Quran boleh buka muka surat 381 dan 382. Yang berada di luar tak pegang Al-Quran boleh tengok pada skrin, insya-Allah saya akan tayangkan ayat berkenaan untuk tuan-tuan baca. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan program siri yang ke-190 ini kepada Al-Fadhil Ustaz Azrul Ahyar Muhyiddin Mustafa untuk meneruskan program. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita akan mulakan muka surat 381 dengan dimulakan dengan ayat 45 daripada surah An-Naml juzuk yang ke 19. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat lagi terus membaca Al-Quran berjemaah mengikut bacaan ustaz kita di mana dapat lagi kita baca 2 muka surah Al-Quran dan di mana malam ni kita baca lagi surah An-Naml ayat 45 tadi sehingga ayat 63. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan supaya dengan ini dapatlah kita sama-sama memahami apa yang Allah telah firmankan dalam ayat-ayat yang berkenaan. Semoga dengan kepahaman tersebut akan meningkatkan lagi pengabdian diri kita kehadap Allah SWT dan menjadikan kita orang yang lebih bertakwa insya-Allah. Jadi untuk muka surat 381
Ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Samud, saudara mereka iaitu Soleh, yang menyeru, sembahlah Allah, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Dia Soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon keampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersama kamu. Dia Soleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang lelaki yang berbuat kerosakan di bumi. Mereka tidak melakukan kebaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita pasti akan menyerang dia Soleh alaihissalam bersama keluarganya. Kemudian kita akan mengatakan kepada warisnya bahawa kita tidak mengetahui berkenaan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, namun kami juga menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyedarinya. Maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka rumah-rumah mereka runtuh kerana kezaliman mereka. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan dia selamatkan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan ingatlah pula kisah Nabi Lut alaihissalam. Ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu membuat perbuatan yang keji padahal kamu sedar akan kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu datang kepada lelaki bukan kepada perempuan untuk memenuhi syahwatmu? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Jawapan kaumnya tidak lain hanyalah dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan ke atas orang yang diberikan peringatan itu. Tetapi tidak mengendahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan dengan dia yang lebih baik? Bukankah dia Allah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang yang menyimpang daripada kebenaran. Bukankah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat kediaman, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung ganang untuk mengukuhkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Sadaqallahul azim dan firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, baru saja dapat mendengar tadi saya bacakan terjemahan kepada surah An-Naml ayat ke-56 sehingga ayat yang ke-45 sampai 63. Semoga kita sedikit sebanyak dapat
memahami apa yang telah kita bacakan tadi, dan dengan itu dapat meningkatkan keimanan kita kehadap Allah SWT, insya-Allah. Jadi seterusnya kita masuk pada slot full 10, iaitu kuliah jam 10 kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Azrul Ahyar bin Mustafa untuk meneruskan siri 190 kita. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Cikgu Rahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu bersua muka walaupun dalam talian, untuk sama-sama kita mengambil iktibar, ambil tadabbur daripada ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan tadabbur daripada ayat Al-Quran ini dapat meningkatkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum saya masuk tajuk tazkirah, ada beberapa perkara yang saya nak highlightkan. Saya nak jadikan dia sebagai benda penting untuk kita perhatikan. Seperti mana yang Cikgu Rahim bacakan tafsiran tadi, maklum kita ayat yang kita baca ni berkenaan dengan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, Allah ceritakan berkenaan dengan bagaimana mereka melakukan fahisyah di dalam ayat yang ke-54 tu. Atattunal fahisyah, kan? Bila disebut di situ fahisyah ini, dia lebih kepada penyimpangan seksualiti mereka. Kita mafhum, memang sirah dah bagi tahu dah kepada kita bagaimana keadaan kaum-kaum Nabi Lut yang mereka ini menyimpang seksual mereka, yang lelaki suka lelaki. Kita tahu yang itu. Yang dalam Al-Quran ada sebut dalam ayat yang terakhir 55 tadi. A'innakum lata'tuna rijala syahwah. Kan, bagaimana a'innakum, mengapa kamu mendatangi lelaki untuk memenuhi syahwat. Yang itu syahid dalam ayat yang kita baca ni. Sebab kita tahu antara perkara-perkara besar yang kita perlu tahan sebagai kita seorang yang mukmin, kita perlu tahan syahwat kita dan kita letakkan syahwat kita kepada tempat yang betul. Dalam yang ini, dalam ayat yang kita baca tadi, kita dah tahu Allah tunjukkan bila lelaki mendatangi lelaki itu adalah satu fahisyah, satu benda yang paling dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu berkenaan dengan ayat lah. Okey, saya tengok dalam ayat ni, saya terkesan dengan perkataan wa makaru makran. Dalam ayat yang ke-50, wa makaru makran wa makarna tu. Bila kita sebut berkenaan wa makaru, perancangan. Saya ambil tajuk perancangan. Okay, perancangan dalam kehidupan. Kita tahu, kita letakkan, kalau kita tengok perancangan tu maksudnya kita merancang sesuatu untuk melakukan. Dan tapi kita tahu apa sahaja yang kita lakukan last sekali akan sabit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah perancangan kita tu baik, alhamdulillah, tapi kalau perancangan kita itu tidak baik pun masih lagi di bawah pegangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang kita rancang, memang kita dah rancang elok-elok dah, tapi benda itu berbalik kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita sebagai seorang yang beriman, kita yakin sebegitu. Kan? Dalam tempoh masa yang singkat ni, saya akan datangkan hadis yang biasa kita dengar. Yang biasa kali kita dengar dalam ceramah-ceramah berkenaan dengan hadis ightanim khamsan qabla khamsin. Kan? Syababaka qabla haramik wa sihtaka qabla saqamik wa ghinaka qabla fakrik wa firaghaka qabla syaghlik wa hayataka qabla mautik. Yang ini kita dah selalu dengar dah hadis ni.
rebutlah peluang sebelum datang 5 perkara, kan? Syababaka qabla haramik. Masa muda kita sebelum waktu tua. Kita kena rebut waktu muda sebelum waktu tua. Ada benda-benda yang kita perlu buat waktu kita muda. Jangan tunggu sampai waktu tua baru nak buat. Dia akan terlambat. Wasihataka qabla saqamik. Dalam keadaan sihat, kita kena rebut peluang sebelum kita jatuh sakit. Kan, dalam qadiyah, dalam situasi sekarang ni kita tengok benda tu tak kira tua muda dah. Kan, tak kira tua muda dah, dia akan berlaku sakit. Kan, macam baru-baru ni sahabat saya meninggal dunia disebabkan wallahu alam sakit apa. Doktor detect oksigen jatuh, drop. Bila tengok paru-paru dah makan kuman. Makan kuman, kanan habis, kiri tinggal suku yang baik, terus meninggal dunia baru-baru ni. Jadi kita tak pasti benda-benda ni, tu perancangan Allah. Kan, perancangan Allah. Jadi kita kena rebut lah waktu sihat sebelum kita sakit. Dan yang ketiga, waghinaka qabla faqrik. Waktu kaya sebelum kita jadi fakir. Dan yang ini kalau kita tengok rezeki yang Allah bagi kepada kita, kita rancang elok-elok. Kan? Jangan kita jadi macam ada satu kisah tu, bila dia didiagnose sakit, dia kata, aku dah nak mati ni dah. Jadi dia perhabis duit dia. Perhabis duit dia, lepas tu dia pergi balik jumpa doktor. Ni saya singkatkan cerita lah. Dia pergi balik jumpa dengan doktor kata minta maaf, yang saya baca diagnose tu orang lain punya, bukan cik punya. Tersilap baca, duit dah habis dah. Jenuh pula dia. Kan? Jadi kita kena tengok rancang elok-elok. Bila waktu kita senang, bagaimana kita menghabiskan waktu kita senang tu. Waktu kita beruang tu. Sama ada kita perhabis dengan sukaria ataupun kita perhabis, kita beringat kita nak bawa bekal kita ke akhirat. Okay, wa firagaka qabla syaghlik. Waktu lapang kita dengan waktu kita sibuk. Kan? Jadi kita ambil peluang waktu kita senang-senang ni, waktu lapang, tak ada orang kacau-kacau ni, kita perhabiskan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat malam ni lah. Yang surah STTJ ni buat. Tiap-tiap malam ada bacaan Al-Quran, ada tazkirah dan sebagainya. Kita ambil peluang untuk rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang saya nak tunjuk kat sini dalam hadis ni, wa hayataka qabla mautik. Sebab kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Yang ini yang saya nak tumpukan pada malam ni. Yang lain tu saya nak skip dulu. Saya nak tumpukan wa hayataka qabla mautik. Kita kena rancang bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita sebelum kita dimeninggalkan oleh Allah SWT. Sebelum kita dimatikan oleh Allah SWT. Sebab kita tahu manusia itu akan merasai kematian. Itu memang confirm, kita dah tahu dah dalam Al-Quran sebut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan merasai kematian. Bila kita tak pasti. Bila kita tak pasti. Kawan saya umur 42 tahun meninggal dunia dah. Kan, yang sebelum-sebelum tu 2 hari lepas kawan saya juga, dia baru itu pun saya sedih kat cerita dia. Dia baru wish kat saya dalam Facebook, saya tak ada nak jawab. Lepas tu ada perkabaran daripada sahabat saya, dia mengatakan yang kakak tu dah meninggal. Saya tak ada nak jawab wish dia tu. Sedih lah rasa. Kan? Jadi kalau kita perhatikan, orang yang di sekeliling kita ni ramai dah yang pergi. Walaupun saya umur baru 40-an. Kan? Ramai yang dah pergi meninggalkan kita. Jadi kita perlu rancang kehidupan kita, sebab kehidupan kita ni lebih tertumpu kepada menuju ke akhirat. Kan? Kalau kita tuju ke akhirat, kita rancang perancangan kita tu berdasarkan landasan daripada agama, mengikut Al-Quran dengan Sunnah, yang dunia ni akan mai sekali. Dengan kita. Okay. Kalau kita perhatikan wahayataka qabla mautik, dalam kehidupan kita dah rancang dah, alhamdulillah. Kalau kita perhatikan yang saya nampak dia di depan saya ni, alhamdulillah dah. Perancangan tu cantik dah tu. Kan, mengimarahkan malam-malam dengan bacaan Al-Quran, berkumpul, jadikan satu usrah,
berbual-bual, berbincang-bincang berkenaan dengan hukum-hukum dan sebagainya. Itu alhamdulillah lah. Perancangan kehidupan kita tu menuju ke jalan yang Allah redai lah. Dan bila sebut pasal kematian pula, kan kita bersedia sebelum meninggal dunia. Bila sebut pasal kematian, memang kita dambarkan kematian yang orang kata kematian yang memang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kata kalau minta lah nak meninggal macam mana? Meninggal waktu sujud, meninggal ketika baca Al-Quran, meninggal ketika buat ibadat kan. Ya memang itulah yang kita nak kan. Tetapi kita perlu ingat ada hadis mengatakan rajulun mata ma'asya alaih. Rajulun mata ma'asya alaih. Kita perlu ingat hadis dah pesan kat kita. Setiap manusia itu akan mati mengikut apa yang dia hidup. Apa yang dia selalu buat. Itu kita kena ingat. Kalau contoh kata kita ni baru nak berjinak-jinak baca Al-Quran. Kita konsisten baca Al-Quran. Istiqamah dalam bacaan Al-Quran. Berkemungkinan besar kita akan meninggal dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita konsisten dengan solat duha, kan setiap hari kita tak tinggal solat duha, berkemungkinan besar kita akan meninggal dengan solat duha tersebut. Waktu solat duha meninggal dunia. Alhamdulillah. Tetapi kita ni, saya tak kata yang dalam ni lah, yang saya kata saya lah. Kadang-kadang kita ni ada habit-habit yang ada benda perkara-perkara yang kita buat mengundang dosa Allah Subhanahu Taala kan. Mengundang murka daripada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kita buat lagi benda tu. Dan benda tu dijadikan sebagai rutin. Kadang-kadang kita jadi rutin pula benda-benda dosa ni. Sedar tak sedar kita buat benda dosa. Tapi kalau kita berdasarkan hadis tadi, rajulun mata ma'asya alaik. Kita akan meninggal dunia mengikut kebiasaan kita. Yang itu kita takut. Kehidupan kita ada buat dosa. Dan dosa tu kita selalu buat. Kita takut Allah rancang kehidupan kita dengan mematikan kita ketika waktu kita melakukan benda-benda yang dosa. Yang itu yang kita tak mahu. Jadi kita kena rancang elok-eloklah kehidupan kita sebelum meninggal dunia. Rancang kehidupan kita, perbanyakkan benda-benda yang manfaat, perbanyakkan benda-benda yang mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kalau apa sahaja waktu bila sekalipun Allah nak tarik nyawa kita, kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Allah suka. Itu yang kita syahid penting dekat situ. Dan persediaan meninggal dunia ni. Persediaan meninggal dunia. Sebab yang ini, sebab tadi di sekolah saya buat kursus awal remaja dekat kanak-kanak. Saya tunjuk video dekat dia. Ada perkara-perkara yang orang meninggal dunia secara mengejut. Meninggal dunia. Ada orang ni dia penyanyi, dia meninggal dunia waktu dia menyanyi. Ada seorang ni dia tukang tari, dia meninggal dunia waktu dia tukang tari. Dia tengah menari-nari tu dia meninggal dunia. Ada orang ni dia main kompang, bukan kompang, gendang-gendang kan. Dia meninggal dunia waktu dia main gendang. Dan senario yang berbeza pula, seorang tok guru meninggal dunia ketika dia bagi ceramah. Kan? Ada juga yang baca Al-Quran. Macam dekat negara Arab kan ada yang tempat yang sandak tu kan. Tahu orang dah komat untuk semayang, tengok pakcik tu tak bangun-bangun. Dia meninggal ketika baca Al-Quran. Dan yang banyak kita tengok video yang meninggal ketika sujud kan. Meninggal ketika sujud. Allah Akbar. Kalau itu kematian husnul khatimah tu memang tanda-tanda syurga lah. Yang itu yang kita idamkan. Okey. Cara meninggal Allah dah tetapkan dah. Kan, qada dan qadarnya memang Allah dah tetapkan. Tapi boleh tak kita nak ubah? Dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Allah makhtim alaina bihusnil khatimah. Kita doa kepada Allah, kita minta, ya Allah matikan aku dengan cara yang baik, dengan husnul khatimah, dalam keadaan yang kita buat pahala. Kan? Itu satu benda. Kemudian ada lagi hadis yang saya nak bawa. Mafhum hadis lah, saya cerita mafhum hadis. Dalam hadis tu hadis panjang, kita mafhum hadis. Bila kita melakukan dosa, ketika mana kita melakukan dosa itu kita bukan mukmin. Hadis tu kata. Seorang pencuri, bila dia mencuri, bukan ketika waktu tu dia mukmin.
Seorang yang berzina, ketika dia berzina tu dia bukan mukmin. Dan bermaksud mafhum dia bila kita melakukan dosa, waktu kita melakukan dosa tu kita bukan mukmin. Jadi hadis ni nak bagi tahu kat kita, maksudnya waktu kita buat dosa, kalau Allah tarik kita pada waktu tu, apa status kita di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang nama saya Azrul Akhyar bin Mustafa, saya dilahirkan sebagai orang Islam. Kan, saya lahir sebagai orang Islam. Daripada kecil mak saya ajak semayang, baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi bila sampai satu masa, na'udzubillah min zalik, saya buat dosa. Saya mencuri lah, contoh katakan, mencuri. Dan ditakdirkan pada waktu mencuri kali pertama tu lah Allah tarik nyawa saya. Kan, Allah tarik nyawa saya ketika saya mencuri, bermaksud dari segi pandangan manusia di luar ni, oh Ustaz Azrul takkan buat benda-benda dosa kan. Kan, meninggal dunia, dikafankan, dimandikan, pengurusan jenazah tu memang ikut orang Islam. Tetapi dari segi pandangan Allah Subhanahu Taala kita kena ingat. Hadis dah terangkan kalau kita meninggal dunia ketika kita buat dosa, dari segi pandangan Allah kita bukan orang Islam. Jadi kita kena hati-hati. Kena hati-hati setiap tindak tanduk kita kena buat berhati-hati. Dan saya pesan untuk diri saya dan juga jemaah sekalian lah, saya pesan memang selalu kita buat dosa ni. Kan? Duk mengumpat orang, duk mengata orang, duk keji orang, duk buat dosa lah tu. Kan? Yang itulah yang kita perlu ingat. Kalau kita buat dosa, ketika kita buat dosa tu Allah tarik nyawa. Na'udzubillah. Kan? Na'udzubillah min zalik. Okey. Cerita berkenaan dengan perancangan kematian, kita dah tahu dah Allah akan matikan kita mengikut apa yang kita selalu buat. Kita doa kepada Allah SWT, matikanlah ketika perbuatan aku yang diredai olehmu, ya Allah. Okey. Kemudian persediaan nak meninggal pula. Saya tak nak cerita panjang-panjang, kita nak bersedia sebelum kita masuk ke alam yang lain tu. Yang ini pun hadis-hadis yang masyhur juga. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bisalas. Kan biasa kita dengar. Bila mati anak Adam itu akan terputuslah amalannya kecuali dengan 3 perkara. Apa 3 tu? Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariah. Yang keduanya, ilmun yantafi'u bih. Yang ketiganya, waladun salihun yadu'ulah. Kita ambil satu persatu. Sedekatun jariyah. Sekarang ni, kalau kita perhatikan, instrumen-instrumen untuk kita membuat sedekah jariah secara berterusan, banyak dah buat. Kan, kalau kita pergi bank, kita pergi tanya syarikat takaful, kita tanya mana-mana syarikat yang melibatkan contoh kata wakaf dan sebagainya. Kita boleh buat satu perancangan yang sedekah itu akan berterusan selepas kita meninggal dunia. Ya, selepas kita meninggal dunia. Contoh kata yang terbaru yang saya baca berkenaan dengan wakaf ASB. Wakaf ASB kan. Dia sediakan satu dana, kita masuk wakaf di situ dan harta wakaf tu akan berterusan. Walaupun selepas kita meninggal dunia. Alhamdulillah, kita dah sediakan satu dana untuk kita buat bekal ke akhirat. Ya, bukan kata beli beg baru ke apa kan. Tapi kita buat satu dana yang khas untuk kita buat balik. Kita buat balik. Kalau kita nak mengharapkan anak-anak ni rasa-rasa boleh ke tidak? Kan? Boleh ke tidak? Memang yang ketiga dah waladun salihun yadu'ulah. Anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Kan? Tapi yang pertama itu sedekatun jariyah, kita boleh, kita panggil apa? Kita boleh set up benda tu sekarang. Kita boleh rancang benda tu sekarang. Kalau rasa-rasa kita meninggal dunia nanti, apa benda yang jariah kita yang boleh berterusan. Kan, contoh-contoh yang lain banyaklah. Kita bagi sumbangan wakaf kepada pusat tahfiz. Itu sedekah jariah juga yang berterusan. Kita sediakan tempat untuk orang sembahyang, masjid surau. Kan? Kita sediakan tempat jalan kaki menuju mana-mana lah, masjid ke apa dan sebagainya. Itu pun sedekah jariah juga yang berterusan. Selagi mana perkara ataupun benda yang kita wakafkan ataupun kita sedekahkan itu diguna pakai. Kita dapat selama-lamanya. Boleh. Saya rasa yang dalam jemaah kita ni, yang saya tengok kat skrin saya ada 24 orang ni. Kan, memang dah ada perancangan dah ni. Takaful, dia buat hibah dan sebagainya kan. Ada yang takaful yang buat wakaf dan sebagainya ada. Kan,
InsyaAllah dah tu. Okey, kemudian ilmu yang tafi'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita nak dapat ilmu manfaat? Saya bukan cikgu ustaz oi. Dia kata macam tu, saya bukan ustaz. Macam mana kita nak start? Nak cerita kat orang. Kan? Kalau kita berkenaan dengan dakwah ni, dakwah dia tak kira hang ustaz ke, hang orang biasa ke, hang orang engineering ke, orang sains doktor ke sebagainya. Benda itu adalah dakwah. Apa yang ilmu yang kita dapat, yang kita belajar dari segi agama ni, dakwah. Walaupun kita nasihat orang dari segi peribadi, kan, itu adalah dakwah. Kita bagi tahu, contoh kata ni tak ada melibatkan syarak dan sebagainya. Kita bagi tahu kat dia, hang tak boleh buat macam ni dari segi pandangan agama kita tak elok, kan. Dari segi kita ni orang Melayu tak sopan buat macam ni. Contoh kita bagi tahu, itu dakwah tak? Dakwah. Kita mengajak orang untuk melakukan benda yang baik. Dan selepas tu orang tu melakukan benda baik disebabkan kita yang nasihatkan dia. Selagi mana dia buat baik, kita dapatlah saham. Belum lagi kita mengajar, contoh kata Al-Quran. Setiap satu ayat tu 10 pahala ganjaran. Kita mengajar Al-Quran. Memang bukan saya, bukan guru agama ustaz. Saya bukan orang yang betul-betul alim berkenaan dengan Al-Quran. Tapi kita pergi belajar. Bila kita pergi belajar, kita dapat ilmu yang sikit-sikit daripada tok guru kita tu. Yang itu yang kita sampaikan ke orang lain. Bila orang lain guna pakai ilmu kita, dan kita akan dapat pahala yang berterusan. Yang itu yang kita nak. Kan? Okay. Kemudian waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan kita. Bila anak yang soleh mendoakan kita ni, benda ni kena perancangan yang betul-betul teliti. Kita kena sediakan anak kita dengan persediaan agama yang betul-betul. Kan? Jadi kita kena prihatin daripada awal dia dilahirkan sampailah ke sudah. Kan, macam zaman dulu kita perhatikan perbincangan di antara sahabat-sahabat ni macam mana cara nak mencari nak jadikan anak-anak yang soleh dan sebagainya. Mereka sebut yang paling utama kena cari isteri yang solehah. Isteri yang solehah, bila dapat isteri yang solehah, senang dia nak merencana kehidupan dan dapat anak yang soleh dan solehah. Jadi kalau kita tengok waladun solihun yad'ulah, kita perasan kita tak payah tengok anak kita tengok diri kita sendiri. Kita tengok diri kita sendiri sebab kita pun anak. Kan, pastinya kita anak lah, takkan tiba-tiba keluar daripada pokok kan. Kita ni anak. Dan bila kita anak, bagaimanakah perbuatan kita? Adakah kita selalu doa dekat mak ayah kita? Kan, kalau pergi masjid kita keluarkan sedekah, kita ingat tak nama mak ayah kita untuk nak niatkan sedekah tu, untuk wakafkan tu? Kan, sebab kita tahu perilaku kita, siapa yang ikut, anak-anak kita akan ikut. Bila kita tak buat, anak-anak sementara lah memang tak akan buat punya. Kecuali dia ada dapat kesedaran daripada Allah SWT. Tetapi bila kita buat benda tu, dalam masa yang sama kita mentarbiah anak-anak. Bila pergi masjid, kita keluarkan, walaupun kita singgah kencing dan sebagainya, kan, kita tarbiah anak, okey, bila singgah je masjid, keluar duit, letak dalam tabung. Kan? Lepas tu bila tarbiyah Islami tu dah ada pada diri anak-anak kita, bila tarbiyah Islami tu dah ada pada depa, insya-Allah bila kita meninggal dunia, anak kita itulah yang akan menguruskan jenazah kita, anak itulah yang akan solatkan kita, anak itulah yang akan tanam kita, bawa turun ke liang lahat. Dia tahu proses-proses ni macam mana. Dan yang seterusnya, anak-anak itulah yang akan mendoakan kita sepanjang hidup dia. Kan, yang itu yang kita panggil ibu bapa mendambarkan anak-anak yang soleh sebegitu. Kan, memang kita yang kena rancang, kita yang kena adun anak-anak kita yang kena warnai anak-anak kita supaya anak-anak kita ni menjadi satu aset penting untuk kita, untuk jadikan kita ni sebagai aset penting masuk ke syurga, insya-Allah. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, persediaan saya dah terang berkenaan dengan persediaan, kematian dan sebagainya. Jadi saya rasa
Setakat itu sahajalah kot kan. Berkenaan dengan kematian dan merancang kematian kita, kalau ikutkan banyak aspek yang boleh kita sentuh ni kan berkenaan dengan kematian ni. Jadi untuk malam ni saya rasa sekadar itu sahaja. Boleh ikut Cikgu Rahim lah. Okay. Kita masuk ke slot yang seterusnya lah. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azrul yang pertama sekali yang telah sudi untuk bersama-sama kita pada malam ni. Dan seterusnya tadi kita sama-sama dapat mengikut bacaan Al-Quran yang Ustaz terdengarkan kepada kita. Dan akhirnya kita dapat juga mendengar kuliah ataupun tazkirah daripada Ustaz yang utamanya bersekitar dengan tajuk utama dia adalah perancangan hidup kita dan perjalanan kita untuk sampai ke akhirat, untuk sampai kematian kita insya-Allah, supaya kita dapat berterusan diredai Allah dan dapat pahala yang berterusan sehingga kita meninggal dunia nanti. Semoga Allah merahmati kita dan redha kita, dan kita semoga kita dapat menjadi salah seorang yang Allah masukkan ke dalam syurga-Nya insya-Allah. Yang Amin. tenang dalam perancangan tersebut. Jadi dalam perancangan tersebut Ustaz mengupas dengan panjang lebar dengan hadis-hadis yang dengan mahum hadis-hadis yang popular yang selalu kita dengar, tetapi dalam bentuk kupasan yang tersendiri insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin tuan-tuan tak kenal dengan ustaz kita lagi kot. Bagi yang setengah-setengah tuan-tuan yang baru mengikuti program ni, daripada siri 1 sampai siri yang ke 190 ni tak kenal lagi. Tapi kami yang di surau ni sebenarnya kenal ustaz kerana ustaz adalah salah seorang daripada guru yang mengajar dalam kuliah maghrib di surau kami. Sebenarnya ustaz belajar di Universiti Al-Azhar dalam study Islamic law, syariah, bidang syariah. Qanun. Betul Ustaz? Ya, syariah qanun. Syariah qanun. Kemudian belajar lagi dekat UUM ni. Ustaz buat master ke kat UUM? Master. Alhamdulillah. Islamic study. Sekarang ni tinggal di Paribuntar, Perak, kemudian mengajar di sekolah kebangsaan Tanjung Pendang, asal orang Pantai Dalam, dekat Universiti Melaya sana, orang Selangor ataupun orang wilayah persekutuan lah, asal daripada sana, kahwin orang sini kot, impian duduk kat Paribuntar. Kahwin orang Jitra. Kahwin orang Jitra duduk Paribuntar. Memang zaman apa Putra tu Ustaz beli rumah kat situ lah. Saya beli kat sini. Kira menetap sini lah. Jadi orang Paribuntar. Ustaz adalah antara, saya rasa di PPD daerah Krian, antara ustaz yang aktif lah yang saya tahu dengan program-program sama ada co-curriculum sebagai KRS dan sebagainya, dan juga program-program agama lah khususnya dalam program-program yang disediakan yang memberi motivasi antara pemberi motivasi kepada pelajar-pelajar di daerah Krian insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan ustaz kita pada malam ni. Jadi silakan kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan ustaz. Kita mulakan dengan orang Taman Jawijaya kita sendiri. Cik Rizal. Rizal ada ke? Cik Rizal, sedia tak? Tak ada. Haji Yaakob dulu. Cik Rizal mungkin tak bersedia lagi. Haji Yaakob silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim yang telah menafsirkan ayat-ayat dalam bacaan Ustaz tadi. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jadi dalam kuliah tadi Ustaz ada menyebut perancangan dalam kehidupan kita dalam menghadapi mati. Jadi dalam kematian kita perlu sedialah untuk kita bersedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang saleh yang akan menolong kita masa Ya, hayat kita. doakan Jadi kita. dalam hidup ni kita ikut qada dan qadar Allah. Jadi yang ditetapkan selalu buat yang benar, selalu kita buat dosa, kita akan dilaknat oleh Allah lah. Jadi bagaimana pula caranya bila kita melakukan kebaikan kepada Allah yang kita sendiri tak tahu. Itu saja Tuan saya. Okey, saya respon sikit lah. Apa Haji Yaakob kan? Dan juga jemaah sekalian, dosa memang manusia ni al-insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Itu memang kita tahu. Manusia memang tidak akan lekang, tidak akan terhindar daripada melakukan kesalahan dan juga dosa. Itu memang kita pastilah sehari-hari memang kita akan terbuat dosa. Sedar tanpa sedar memang kita akan terbuat dosa. Jadi kalau kita perhatikan banyak hadis, Al-Quran dan sebagainya, dosa yang tidak dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik. Ya, yang syirik tu. Yang lain tu bila dalam Quran ada sebut, saya tengok ayat dia. Kembalilah kepadaku dengan keredaan kan, dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kat situ, bila kita ada senjata utama maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita yang seluas lautan tu Allah tak tengok dah. Bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud Allah bagi rahmat dia tu, Rahman dan Rahim dia tu kat kita. Dosa yang kita seluas lautan, Allah tak tengok dah benda tu. Allah akan ambil kita sebagai hamba dia yang soleh, insya-Allah. Kan, cuma kita kena takbir hati kita ni supaya kita ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dosa yang tidak akan diampunkan. Itu memang kita kalau boleh kita jauh. Kita hari tu dulu saya rasa saya ada terangkan berkenaan dengan yang syirik jali dengan khafi ni kan. Ketika di surau dulu kan, syirik jali dengan khafi. Jali tu memang dah terang-terang dah. Kalau yang khafi tu yang kita takut. Kita takut dari segi lisan kita jadi syirik. Hati kita detik kita jadi syirik. Kan? Kita memperagungkan, tiba-tiba kita memperagungkan fahaman orang lain, agama yang lain, kita jadi syirik dan sebagainya. Itulah yang kita perlu hindarkan. Dari segi kesalahan-kesalahan lain tu memang kita nak, kalau boleh tak nak buat. Tapi memang kita ni manusia, kita terbuat benda tu. Jadi senjata kita maghfirah. Kita istighfar kepada Allah, kita betul-betul tahu batan nasuha kepada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan ampunkan kita. Okay. Boleh je Yaakob lah. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, ada yang lain ke? Seterusnya, nampak Cik Rizal dah bersedia. Rizal, silakan. Sorry cikgu, kau keluar toilet tadi. Dengar panggil nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sajalah nak tanya Ustaz ni, nak share sikit ilmu. Kenal dengan surat berantai ni Ustaz. Banyak sangat WhatsApp ni, dia main macam-macam ni. Kita memanglah kita ignore. Macam mana kita nak nasihat sahabat-sahabat kita tu supaya kalau boleh jangan duk forward benda-benda macam tu. Lebih baik forward hadis lah. Itulah. Hadis dah kita tafsir forward dah kan. Minta pandangan Ustaz. Okay. Saya respon sikit. Saya ingat surat berantai ni masa sekolah rendah dulu kan. Sekolah menengah dulu kan, surat berantai dia tulis. Lepas tu kena siap, kena photostate. Kalau hantar photostate 20, tak hantar kat orang lain, nescaya besok akan dapat bencana lah. Apalah kan, dia tulis macam tu lah kan. Okay. Dia satu, sebenarnya benda ni berdasarkan ilmu kan. Kita interaksi kita dengan manusia yang lain pun berdasarkan ilmu. Kita interaksi dengan haiwan pun kita berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kita interaksi dengan Allah SWT pun berdasarkan ilmu kita. Mungkin saya interaksi dengan Allah beza. Kan? Kalau kita perhatikan yang ulama-ulama lain interaksi dengan Allah mungkin berbeza amalan-amalan dia. Nabi berinteraksi dengan Allah dari segi sembahyang dia, dari segi keyakinan dia mungkin berbeza dengan kita. Jadi kalau kita tengok interaksi yang ini,
yang ni interaksi sesama manusia. Bila kita interaksi sesama manusia, kita kena letakkan ilmu agama tu di hadapan. Kan, kalau tulis surat berantai ni, orang kata surat berantai ni macam tu lah, biasa dia tulis macam tu lah. Sekiranya kita tak forward WhatsApp kan, kalau kita tak forward benda-benda macam ni kepada orang lain, 10 grup ke apa kan dia tulis macam tu, nescaya akan diterima musibah. Kalau kita forward, kita akan dapat rezeki yang berganda-ganda dan sebagainya. Kan? Kita sebagai orang Islam, kita tahu dah. Musibah ke, rezeki ke dan sebagainya, nikmat dan sebagainya tu, siapa punya urusan? Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bagus tak bagus, Allah punya urusan. Kan? Kalau kata contohlah kata, try lah tak forward, rasanya yang dalam ni semut. Kalau dapat surat berantai tu tak forward kot. Ke forward juga apa? Rasa tak forward kot. Rasa tak forward. Sebab kita berdasarkan ilmu kita tahu dah. Malapetaka, musibah, apa sahaja yang berlaku yang negatif ni, semuanya perancangan Allah SWT. Dan yang positif pun Allah SWT juga rancang. Kan, saya kadang dapat juga yang berantai-berantai ni kan. Cuma yang kadang-kadang sekarang ni yang dapat yang surat berantai ni, dia punya cara tulisan tu Islamik. Hebat no. Kan, dia siap ada bismillah, ada salawat atas Nabi dan sebagainya. Ada tulis ayat-ayat Al-Quran, dalil apa semua. Tapi bawah tu, siapa tak forward, musibah akan ditimpa. Saya kata atas tu cantik dah ayat tu. Bermaksud apa? Ini semua dakyah. Ini semua dakyah nak pisaukan akidah kita. Kan? Jadi kita ni kalau kita dah berpengetahuan tentang tu, kita katalah qada qadar urusan Allah. Kan? Meninggal dunia ke, musibah ke, malapetaka ke, apa angin kuat ke dan sebagainya, itu semua urusan Allah SWT. Kan? Jadi kita ni, kita beriman kepada Allah, kita tak payah takut benda lain lah, insyaAllah. Kan, cuma kita kena try lah nasihat kat kawan-kawan. Kita kata macam tu lah. Qadar Allah punya. Kan, kita ni kita ikut je apa yang Allah suruh. InsyaAllah. Tak ada apa lah. Surat berantai ke, rantai. Tapi kalau perempuan dia suka rantai juga tu. Rantai tangan ke apa kan. Surat dia tak suka. Okay, ada lain. Okey, insyaAllah. Cik Rizal, okey kau Cik Rizal? Ataupun nak tambah soalan lagi? Baik. Terima kasih Ustaz. Jelas. Okay, sama-sama. Seterusnya nak jemput Puan Zaitun Osman daripada Kulim kita. Dulu adalah jemaah surah Taman Jawijaya kita juga. Jadi sekarang ni tinggal di Kulim. Silakan Puan Zaitun. Pindah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tu panggil lah Ustaz untuk apa yang Ustaz kata tadi, sahabat-sahabat Ustaz yang meninggal kan. Ya. Saya hari ini juga dikejutkan dengan sahabat saya seorang, Haji Tajuddin, yang telah kembali ke rahmatullah ni pagi tadi. Jadi saya nak minta kita lah ramai-ramai sedekahkan Al-Fatihah untuknya. Ya Allah, orangnya terlalu warak, terlalu baik sangat. Sedih hari ini juga Ustaz. Okay, kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah untuk arwah sahabat Kak Zaitun. Ya. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Dia biasa kalau kita perhati, tak tahulah dari segi pandangan saya lah. Orang-orang yang di sekeliling kita ni yang special bagi kita. Orang-orang yang memang special bagi kita. Kita sayang sangat orang tu walaupun tak ada kaitan kekeluargaan.
Kan kadang-kadang kita ada kawan-kawan kita, bagusnya dia ni. Kan lembut cakap dia, rasa dia ni tak pernah bohong pun kan. Dia baik perilaku dia. Memang tengok kawan tu lah yang Allah tarik awal. Kan biasa jadi macam tu kan. Ini rezeki dia lah Ustaz. Kita Rezeki sedekah. dia, rezeki dia. Ya, rezeki dia. Terima kasih Ustaz. Ada tu perancangan Allah lebih baik. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Seterusnya saya nak jemput apa orang daripada Banting ni dekat Morib sana tu, Banting Morib. Puan Oh, Haja jauh. Datin Amnah Kasim. Silakan aja berinteraksi dengan Ustaz Azrul. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, boleh tak kita wakafkan harta itu di atas nama kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia boleh lah. Jawapan dia boleh. Kita niatkan pahala wakaf itu sampai kepada mak ayah kita. Kan? Kebiasaan pun kita tengok kalau kadang ada masjid-masjid yang buka pembinaan masjid kan. Dia ada punya risik wakaf dan sebagainya tu. Dia suruh tulis nama mak ayah dan sebagainya. Tu maksudnya boleh lah. Boleh. Yang itulah yang terbaik sebenarnya. Sebab kita tahu harta wakaf ni kekal. Walaupun kadang-kadang harta wakaf ni dia punya ain ataupun kita panggil sifat harta tu bertukar, tetapi nilai di sisi Allah tetap kekal sama. Tetap sama. Contoh kata kita wakafkan untuk pembinaan masjid. Di kemudian hari masjid tu berkemungkinan perlu diubah suai ataupun dirobohkan, dikomersialkan tempat tu, jadi masjid tu ditukar tempat lain kan. Jadi nilai kita wakaf tu ain tu, maksudnya tempat tu dah tak ada, tapi nilai dia tu tetap ada. Di sisi Allah SWT tetap ada. Jadi kalau ikutkan jawapan dia memang boleh lah. Okey, terima kasih. Jawapan dia boleh. Ya, sama-sama. Seterusnya yang terakhir kot ni, nak bagi peluang yang terakhir kepada Puan Haja Nurlilawati daripada Guak Parau, asal orang Sabak Benam ni, tapi tinggal di Guak Parau sekarang ni, Guak Parau Seberang Perai Tengah, insyaAllah. Silakan Puan Haja Nurlilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, seronok dengar. Kita memanglah merancang. Kita merancang untuk macam mana kematian kita kan. Tapi penyudah tu semuanya adalah milik Allah lah kan. Betul. Banyak juga kes-kes yang saya nampak sendirilah. Mata kepala tengok sendiri. Ada orang yang betul-betul dia dah rancang dah. Dia merancang. Tapi in the end, di akhirnya tu, kematiannya yang kita rasa kita pun tak mahu dia meninggal macam tu. Maksud saya tu, dia nekat ambil tindakan bunuh diri. Allah. Jadi, saya pun tak nak cakap pun rasa sebab lah macam mana ya. Nak minta pandangan Ustaz lah. Sebab kita tahu sepanjang kehidupan dia yang kita kenal dia baik. Dia pun merancang juga. Tapi di akhirnya tu ending dia macam tu. Okey. Okey, saya cuba respon Puan Nurlilawati saya panggil Kak je lah kot lah. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kita dalam dunia ni, Allah akan letakkan macam-macam lakonan di hadapan kita. Lakonan orang yang buat maksiat, lakonan orang yang buat pahala, maksudnya kita ni, sebab kita ni pelakon. Di dunia ni kita ni pelakon. Kan, jadi Allah letakkan depan kita ni banyak-banyak watak. Watak orang yang baik, watak orang yang jahat. Pelbagai watak Allah letak. Allah pamerkan depan kita ni. Kan, tetapi kita kena ingat apa saja watak yang di hadapan kita, penafsiran manusia akan berbeza-beza. Penafsiran mungkin Kak Lilawati Nurlilawati tadi tengok kucing, seekor kucing ni
lain daripada pandangan saya. Saya tengok kucing tu mungkin side yang tepi, tapi Kak tengok daripada tepi sana, jadi berbeza. Kan? Jadi apa yang saya nak bagi tahu, apa sahaja pandangan kita yang Allah tunjukkan dekat kita, kat depan kita ni, kita boleh beranggap benda tu, oh macam ni jadi dia. Kalau contoh kata-kata tadi, oh dia bunuh diri ni. Kan? Dan mungkin orang di sekitar pun cerita benda yang sama lah. Oh dia bunuh diri ni. Kan? Tetapi kita tak tahu di antara dia dengan Allah, bagaimana ikatan dia dengan Allah dan bagaimana benda tu boleh terjadi. Kan? Jadi cuma bagi kita doakan yang terbaik untuk dia. Kita mengharapkan yang terbaik untuk dia, hubungan dia dengan Allah, memang Allah terima dia sebagai hamba dia yang beriman. Kita doa yang itu je. Cuma ikatan dia dengan Allah itu hak dia. Kan, hak dia. Sebab banyak benda-benda banyak berlaku. Kadang-kadang kita perhati, kita tengoklah benda tu nampak macam maksiat bagi pandangan kita. Kan, tapi benda tu berlaku bila orang yang buat tu sebenarnya Allah ampunkan dia lagi bagus lagi daripada kita. Kan, contoh kata yang kita tahu sejarah zaman sirah kita. Pelacur diiktiraf jadi ahli syurga. Kan ada kan? Kan? Kita tahu orang-orang yang macam ni lah yang Allah nak pamerkan dekat kita supaya apa? Supaya kita ni kita tidak menghukum manusia tersebut berdasarkan perbuatan dia ketika itu. Ya, sebab kita tak ada hak nak menghukum manusia yang lain. Menghukum manusia yang lain hanya Allah SWT. Tapi Allah dah cerita dekat kita, ada orang yang dilihat sebagai orang yang alim, tetapi di sisi Allah tak ada nilai. Ada yang dilihat oleh Allah kat kita, orang yang ahli maksiat, tapi di sisi Allah ahli syurga. Jadi dari segi pandangan kita tahu mungkin dia tu sahabat kita dan sebagainya. Bila perlakuan yang tidak baik dan pengakhiran hidup dia pengakhiran yang tidak baik, jadi Allah nak uji siapa sebenarnya? Dia tu memang dah meninggal dunia. Kan? Jadi Allah nak uji siapa? Allah nak uji kita. Allah nak uji kita yang masih hidup ni, yang kita ni masih lagi berperang dengan amalan kita. Kan, yang dia tu kita dah tahu dia dah stop dah dekat dunia ni, dia dah pindah ke alam yang lain. Kan, jadi Allah nak uji kita ni. Allah nak uji kita sama ada kita ni berpandangan husnuzon ataupun suuzon, berpandangan yang baik atau berpandangan yang tidak baik, kan. Jadi benda tu kita kena bela hati kita. Bela hati kita bila nampak benda yang tak baik pun alhamdulillah datang daripada Allah. Kalau dapat benda yang baik, lagilah alhamdulillah. Kan? Kadang-kadang saya nak bela diri pun jenuh juga. Kan? Kadang-kadang motor kalau lah kata kan, kadang rosak ni, kata asyik rosak je kan. Tapi benda tu datang daripada siapa? Allah SWT. Kadang-kadang ada setahun tu, satu apa pun tak jadi. Kereta semua elok, servis pun tak apa, semua elok aja kan. Alhamdulillah juga. Kan, jadi apa sahaja yang Allah pamerkan depan kita, benda itu kita tak ada hak untuk menghukum, tapi Allah SWT. Yang penting kita berpandangan positif. Kan, kita berbaik sangka dengan apa yang Allah tunjuk dan berbaik sangka kepada Allah SWT. Sebab last kali kita nak jumpa dengan Allah dengan kasih sayang dia aja. Dengan amalan kita yang kita rasa banyak tu, kita rasa banyak, tapi di sisi Allah tu nilaian dia terlampau sikit. Kan? Yang paling penting kita mengharap maghfirah, keampunan daripada Allah dan juga rahmat kasih sayang Allah SWT. Okey, boleh ya Kak Nurlilawati? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Alhamdulillah, tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz, dan terima kasih kepada jawapan-jawapan yang Ustaz berikan yang saya rasa memuaskan, kepada jawapan yang memuaskan diberikan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan. InsyaAllah kita puas mendengar jawapan-jawapan yang berkenaan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesi interaksi kita dah pun berakhir. InsyaAllah saya nak umumkan tetamu kita pula untuk malam esok, iaitu merupakan
Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zul Ikram bin Muhammad Aziz akan bersama dengan kita pada malam esok insya-Allah. Orang Taman Jawijaya sendiri insya-Allah akan bersama dengan kita esok. Jadi sebagai penutup pada program kita pada malam ni dah sampai ke penghujungnya. Macam biasa kalau kita kuliah di masjid di surau, kita akan tutup dengan doa di mana Ustaz kita nak minta Ustaz untuk bacakan doa untuk kita aminkan bersama insya-Allah supaya kita semua dirahmati Allah SWT. Seterusnya kita semua berjaya dalam kehidupan kita di dunia yang kita rancang dan sehingga semoga apa kita rancang tu kita juga boleh kejayaan di akhirat kelak insya-Allah. Semoga Allah merahmati kita. Silakan Ustaz. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم خوفا وطمعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم نورنا بنور علمك يا الله اللهم نورنا بنور علمك يا رحمن اللهم نورنا بنورك يا كريم اللهم بعدنا من النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan semua, berakhirlah program kita pada malam ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada Ustaz yang terus kepada kita pada malam ni. InsyaAllah terima kasih. Ya, Terima kasih kerana jemput. Sama-sama kita tutup program kita pada malam ni dengan kita menasyidkan doa khatam Al-Quran insya-Allah. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakirna min ونسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.